Kali ini kita akan masuk pula separable equation Okey, separable equation, nama pun separable, bermaksud kita punya differential equation ni benda yang boleh di separatekan. Macam mana kita nak identify benda tu boleh separate ke tak? Okey, kita tengok pada our solution step lah step untuk solvekan dia macam mana. Okey, so kita tengok di sini di mana solution of separable equation. Maksudnya apabila kita boleh separate tu, macam mana kita nak identify dan macam mana kita nak solvekan. Okey, so solution kita untuk buat separable ni adalah dengan cara, first kita rewrite the given equation in the form of macam ni, dy dx equal to fx gy. Okey, bermaksud di sini benda kita punya equation di sini adalah melibatkan dua function. Dy dx kita adalah equal to, adalah melibatkan function of x dan function of y, di mana untuk separable our dy dx ni adalah hasil darab ataupun hasil bahagi. Saya suka lagi tulis macam ni untuk menampakkan je supaya senang. Okey, tetapi sebenarnya dia boleh juga jadi in term of dy dx equal to, mungkin boleh darab ke atas ataupun bawah. So yang penting kita tahu satu function x akan menghasil darabkan dengan satu function y. So bila dekat sini kita automatic kita tahu since x tak ada dalam y, y tak ada dalam x, dia cuma ada hasil darab. Maksudnya dekat sini benda ni adalah boleh di separatekan. So di sini kita boleh identify dia adalah separable equation. Sebab tu apabila kita ada differential equation ni, saya akan suruh semua untuk tukarkan dalam form of dy over dx dulu. Tukar dy dx ni, apa yang kita akan, bila ikut apa dia, kita akan nampak benda tu adakah dia separable ataupun dia homogeneous, kita boleh nampak. So step pertama kita adalah dengan cara rewrite our equation in term of jadi macam ni. So bila kita dah rewrite di sini, yang penting kita tahu dia adalah hasil darab. And then kita step kedua adalah dengan cara kita separate the common terms. Okay, bila kita separate the common term, kita jadikan function of y with dy, function of x with dx. Maksud di sini kita hanyalah nak jadikan dia y sahaja untuk dy, x sahaja untuk dx. Sebab tu kita kena separatekan dia. After separate, barulah kita pergi ke langkah ketiga, di mana kita integrate both side. Maksudnya kita kena letak integrate kiri dan kanan. Ingat, bila ada integration mesti ada dia punya function, dan ada kalau function y kepada dy, kalau function x kepada dx. Itu adalah solution untuk separable. So senang saja kalau kita nak identify separable, di mana dia boleh separate dengan hasil darab function antara x dan y. Okey, apa kata kita go through to our example lah. Okey, di sini example kita terus pergi. Okey, soalan suruh solve the differential equation x plus 2 dy dx equal to y minus 3. Okey, dekat sini dia kata dah memang terang differential equation. Okey, tapi dia tak cakap benda ni adakah separable ke apa ke. So macam mana kita nak buat adalah first step kita tukarkan our equation into dy dx. Kita ubah dulu benda ni. So macam mana nak ubah, kita tengok. Okey, so kita bawa yang x plus 2 ni ke kanan lah dulu So kita tinggalkan dy dx saja. So bila bawa ke sebelah, yang tinggal adalah y minus 3 over x plus 2. So ni adalah step pertama kita. Kita dah jadikan dia dy dx. Okey, so bila dah buat, kita pergi pula kepada step kedua kita.
di mana step kedua. Okey, sebelum pergi ke step kedua, kita pastikan adakah benda ni boleh separate ke tak. Macam saya cakap, dekat sini y tolak 3 ni, ini adalah merupakan satu function y, dan di sini x plus 2 ni adalah function of x. So dekat sini y dengan x dia tak ada hasil tambah atau tolak yang melibatkan satu function, dia function yang berbeza. So di sini benda ni kita boleh separatekan. So dia bolehlah pakai separable equation. So bila kita dah confirm dia separable, apa yang kita boleh buat, kita pergi ke step berikutnya di mana kita separate the common term. Maksudnya pecahkan y with dy, x with dx. So pindahkanlah y minus 3 bawa ke sebelah kiri. So kita akan dapat 1 over y minus 3 dy. Yang belah kanan kita akan dapat 1 over x plus 2, masih sama tak berubah. Bawa dx ke sebelah kanan, bring to the other side, kita akan dapat dx hasil darab. So itulah step kedua kita. Manakala step ketiga, step ketiga kita adalah integrate kiri dan kanan. So kita integrate lah sahaja. Kita letak integration dan kita kena integrate. Okay, so di sini kita boleh integrate since y in term of dy, x dx sahaja. Okay, so di sini kita dah pernah belajar integration, so kita boleh solve integration. Okay, kita continue kat sini macam mana nak integrate Okay, kita tengok. So integrate lah satu persatu dulu. Di mana integrate belah kiri, kita akan dapat integrate of 1 y minus 3. Agak-agak kita akan dapat apa? Kita akan dapat ln y minus 3. Supposed to be benda ni memang tak ada masalah integrate korang semua. So ln y minus 3 equal to integrate yang di sini 1 over x plus 2, kita akan dapat ln x plus 2. Okey, constant saya gabungkan terus yang kiri dan kanan, saya bawa terus sekali ke kanan. Okey, sepatutnya kalau ini tugas kita dah boleh sampai di sini ln dah saja. Ini lepas integrate kita dah kira dah solution dia. Tetapi ini orang kata benda solution yang tak lengkap lah. Sebab benda kalau boleh kita simplifykan, kita cuba simplifykan sampai habis. So kalau kita simplifykan di sini, kita akan jadi, kita boleh solvekan simplify dengan cara kita letak kita letak exponential kiri dan kanan. Kita letak e kiri dan e di kanan. Okey, kita letak e kiri dan kanan. So tambah c masih sama, tambah c. Okey, so bila e ln y minus 3 ni, di sini kita boleh simplifykan, yang tinggal adalah y minus 3. Sepatutnya kena tahu properties of log. Macam mana kita boleh dapat di sini e power of ln y3 ni. Dan di sini e ln x plus 2 tambah c. So di sini kita tak boleh nak terus solvekan, simplifykan jadi dia punya e ni. So apa yang kita boleh buat, kita kena pecahkan dulu. Okey, sepatutnya korang kena tahu law of indecence, di mana kita boleh pecahkan e, bila ada hasil tambah, kita akan menjadi darab e constant. So kita tahu y minus 3 masih sama, tak berubah. Yang di kanan kita e ln akan dapatlah tinggal x plus 2 hasil darab. Okey, di sini e power of constant, sesuatu nilai constant. Kalau e power of constant, katalah kita e power of 2 di sini ke e3 ke e4 ke, segala benda e constant akan menghasilkan another constant. Okey, contohnya e0 akan dapat berapa? So kita akan dapat nilai apa dia e0? Mesti e0 equal to 1. Okey, e0 adalah 1. So nampak C0 adalah constant. So e power of constant akan menghasilkan another constant. So bila another constant, saya letaklah huruf yang lain.
Tak naklah pakai EC, huruf C lagi kan confuse. So saya pakailah huruf A pula. So di sini kita boleh simplifykan. Saya tulis balik, dia adalah equal to hasil darab A dengan X plus 2. So macam di sini simple sangat. Kita boleh jadikan Y sahaja. So Y akan jadi A X plus 2 minus 3. So inilah solution untuk kita punya differential equation. Okey, di sini kita solution di sini kita panggil dia adalah general solution. Okey semua, kalau benda tak tahu nak simplify, cubalah simplify yang paling kamu tahu semua. Kalau tak boleh, yang penting dapatkan dia punya sampai di sini. Paling penting sampai sini, integrate. Dapatkan integration mesti kena betul, dapat apa dia. So step bawah ni adalah markah sikit-sikit je tambahan untuk kita simplify. Okey. Yang paling penting dapatkan sampai di sini. Okey. Kita tengok pula another example kali di sini. Satu lagi example. This will solve the differential equation y x plus 1 x plus x 1 minus y dy dx. Okey, so macam saya kata, first step, apa benda kalau segala soalan kita dapat, cuba tukar kepada in term of dy dx. So supposed to be kalau nak tukar kepada dy dx, kamu kena tahu so dapat dy dx di sini adalah equal to negatif y x plus 1 over x 1 minus y. Okay, kita separate. Kita tengok, ini ada y hasil darab x plus 1, ini x ada darab dengan 1 minus y. Dekat sini kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya kita boleh simplifykan dia, jadikan y in term of y, x dengan function of x. So dia adalah sebenarnya y 1 minus y darabkan dengan x plus 1 over x. So dekat sini kita nampak function of y dan function of x tak ada yang dalam satu function. Dia adalah function yang berbeza. So kita bolehlah separatekan benda ni. Okay, so nak separatekan macam mana? Kita ubahkanlah y. Step kedua kita, dia akan jadi 1 minus y over y dy x. Ada negatif negatif saya biarkan belah kanan, tak kisah equation korang sama ada korang nak bawa negatif ke sebelah kiri ke sebelah kanan ke, benda tu kalau kita masukkan nanti jawapan last, kalau ada tu dia akan jadi sama saja lebih kurang. Yang penting method tu kena betul. So dia adalah dx di sini. So bila kita dah separate the common terms, apa yang kita buat adalah kita kena integrate. Step ketiga, integrate kiri dan kanan. Okey, integrate kiri dan kanan. Okey, negatif saya letak kat luar je, tak, sebab dia adalah constant, saya boleh bawa keluar negatif. Okey, dx. So bila dah integrate, macam mana kita nak solve integration di sini? So apa yang kita boleh buat, okey, kamu sudah tahu kan method of integration ni, tak payah nak guna method apa-apa, kita hanya simplifykan. Simplify, kita dapat 1 over y minus 1 dy. Simplifykan kita tak boleh solve direct, kita kena simplifykan dulu, baru kita boleh solvekan kita punya integration. So ini yang kita akan dapat selepas simplify. So bolehlah kita integrate macam biasa, 1 over y, kita akan dapat apa dia? Kita akan dapat ln y. Integrate 1 dapat y. Okey, belah kiri ni kita ada 1. Integrate 1 dapat 1x, betul? Dapatlah negatif x. Di sini kita akan dapat 1 over x, integrate dapat ln x. Okey, plus c. C ni tambah saja belakang terus.
Okey, apa yang kita boleh buat? Okey, macam di sini kalau kamu tak tahu, tinggalkan je lah macam saya kata, kalau dah tak tahu sangat. Tapi kalau ada ln kiri, ada ln kanan, ada variable lain, apa kita boleh buat? Kita satukan ln with ln yang tak ada ln dengan tak ada ln. So saya satukan ln dulu. Kita akan dapat ln y ni negatif campur positif jadi negatif, bawa ke kiri kita akan dapat negatif, jadi dapat positif negatif dalam positif negatif bawa ke kiri jadi positif, sebab tu dapat positif ln x. So y bawa ke sebelah jadi positif, negatif x ni masih ada, tambah c. Okay, so kita tahu properties log, kita boleh gabungkan semua betul. Okay, kita macam mana nak gabung, kita tengok di sini. Okay, kita tengok so apa yang tadi dia punya tu, kita boleh pecahkan kepada ln y tambah ln x. Bila saya tulis balik lah takut tak nampak. ln y tambah ln x equal to y tolak x tambah c. Sambungan so ln y tambah ln x ni kita boleh guna, hasilkan jadikan ln y darabkan dengan x. Maksudnya ln x darab y kita tahu properties yang belah kiri kita tak buat apa-apa, belah kanan tak buat apa-apa, kita biarkan sahaja. So bila ln y xy ni, so kita nak hapuskan ln boleh dengan cara letak e ini pun pakai properties sebenarnya. ln xy bila e letak kiri, kanan pun kita kena letakkan tambah c. Okey, so apa yang kita boleh buat lagi, kita boleh simplifykan dia. Kita boleh simplifykan. So eln yang tinggal adalah xy. Okey, yang di sini ey tolak x kita tak boleh buat apa-apa, kita biarkan. Tapi ada plus c, macam saya kata tadi, kalau plus c dia boleh tukar kepada hasil darab e c. Kita sekarang kalau nak pecahkan x dan y ni pun boleh juga, tapi kita biarkanlah saja sebab dia dalam in term of variable x and y, tak ada masalah. Cuma e constant kita boleh tukar kepada huruf a. So yang di sini tak ada apa-apa perubahan. So x, y sahaja. So kita tinggalkan jawapan kita sampai di sini sahaja. Di mana kiri ada, kita kalau boleh cuba hapuskan yang ada ln lah kan. So ln dah ada, kita dah hapuskan, tinggallah jawapan macam di sini. So ini adalah solution untuk soalan yang kedua tadi. Okay, untuk next video saya akan bagi lagi another example So untuk video di sini sampai di sini sahaja. Okay, terima kasih.